Salam sejahtera dan salam hormat bersama saya Niki Senyambar dalam Awani Borneo. Ini fokus utama kita untuk malam ini. Kes kumulatif Sarawak lepasi angka 20,000. PKPD Kampung Bukit Belacon Lahad Datu bermula. Selepas Sarawak, Sabah pula bakal ada bas elektrik. Baiklah, kita mulakan dengan perkembangan kes COVID-19 pada hari ini. Kes baharu di Sarawak melonjak kembali kepada 443 berbanding semalam 296 semalam. Ini menjadikan jumlah kumulatif di negeri itu kini melepasi angka 20,000, iaitu 20,001 kes. Sementara itu di Sabah ada 127 kes baharu direkodkan dan 4 kes pula di Labuan. Duka cita dimaklumkan 1 kes kematian direkodkan di Sabah. Sementara itu, pada hari ini Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak mengisytihar 1 kluster telah tamat. Kluster Kampung Sungai Maung Kuching berakhir selepas tiada kes baru dikesan dalam tempoh 28 hari yang lepas. Namun pada hari ini juga ada 3 kluster baru diumumkan. Kluster baru, 3 kluster baru telah diisytiharkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, iaitu kluster Abak Bun Subis, kluster Jalan Badarudin, Kuching, kluster Nanga Kelangas Julau. Hari ini 49 kluster yang telah masih aktif. Daripada jumlah tersebut sebanyak 10 kluster yang melaporkan penambahan kes, manakala 39 kluster lagi tidak ada penambahan kes. Dalam sidang media itu juga, UGA turut ditanya mengenai rungutan berhubung larangan kepada ibu bapa membekalkan makanan kepada anak-anak mereka di asrama. Saya tidak sedar atas apa yang diambil tindakan. Saya akan bincang dengan pengarah pendidikan negeri Sarawak untuk makluman yang terperinci. Ketika ini wujud petisyen untuk memansuhkan dasar kuarantin 14 hari di Sarawak. Kata UGA, dasar itu bukan bertujuan menyusahkan rakyat. Sebaliknya perlu bagi mengelakkan bencana lebih besar susulan peningkatan kes di negeri itu ketika ini. Jadi kalau kita tidak ada mengadakan dasar kuarantin, maka mereka ini akan pergi ke masyarakat dan akan membawa penyakit itu kepada masyarakat. Udahlah keadaan Sarawak sekarang angkanya bertambah. Jadi kalau kita tidak mengawal perebak penyakit ini dari luar, maka keadaan lebih teruk. Kita ada berhadapan dengan satu adalah parti yang dari border sana. Yang kedua adalah dari luar. Jadi keadaan ini masih menggugat keadaan di negeri Sarawak. Kita sangat memahami. Susulan peningkatan kes sejak beberapa hari yang lepas, media sosial dijadikan platform netizen menyalahkan JPBN Sarawak. Kecewa dengan perkara ini, UGA memberi nasihat berikut. Sehingga menjelaskan kepada semua rakyat Sarawak untuk memahami bahawa JPBN hanya mengeluarkan garis panduan, menguatkuasakan undang-undang dan memantau pelaksanaan SOP tersebut. Manakala kerajaan negeri telah menyediakan peruntukan yang diperlukan untuk pengumpulan COVID-19 di negeri Sarawak. UGA pada masa sama menegur segelintir pihak yang ambil mudah garis panduan yang ditetapkan sehingga mengakibatkan orang lain menderita. Garis panduan SOP Majlis Sosial yang telah dikeluarkan oleh JPBN hendaklah sentiasa diamalkan. Terlalu banyak nyawa yang telah terkorban dan mangsa menderita akibat COVID-19 ini. Itu sepatut diambil sebagai iktibar kepada kita semua. Seterusnya, 982 penduduk Kampung Bukit Belacon Lahad Datu Sabah mula menjalani perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD pada hari ini. Ia susulan peningkatan kes positif COVID-19 di lokaliti berkenaan. Tinjauan Esrawani mendapati seawal jam 9 pagi lagi, kawat berduri dan kon telah dipasang oleh pasukan Regimen 516 Askar Wataniah Lahad Datu di laluan keluar masuk lokaliti tersebut. Ketua Polis Daerah Lahad Datu SCP Rohan Shah Ahmad dalam kenyataan medianya memaklumkan sepasukan anggota polis bersama agensi berkaitan ditugaskan memantau dan mengawal pergerakan penduduk setempat.
Pasukan itu juga ditugaskan membuat pemeriksaan jika terdapat laluan-laluan tikus di lokaliti seluas 89 km persegi itu. Penduduk di lokaliti tersebut diseru agar sentiasa patuh kepada arahan pihak Majlis Keselamatan Negara MKN bagi mengelakkan sebarang tindakan diambil. PKPD turut dikuatkuasakan di Kampung Muhibah Raya Tawau. Semua laluan keluar dan masuk ke kampung itu dipasang pagar berduri dan garis kuning polis bagi mengawal pergerakan keluar masuk penduduk di kampung berkenaan. Presiden Majlis Perbandaran Tawau Arnold Joibi turut mengakui keadaan jangkitan COVID-19 di daerah itu kini amat membimbangkan. Sebagaimana yang kita sedia maklum, pada masa kini daerah Tawau ini ya sudah diisytiharkan sebagai PKP dan juga ada kurang lebih setakat inilah ada 5 lokaliti yang telah diisytiharkan sebagai PKPD. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa keadaan di Tawau ini memang sesuatu yang membimbangkanlah. Jadi kita mohonlah kepada mereka di luar sana, masyarakat-masyarakat di daerah Tawau ini untuk memberi perhatian yang serius lah terhadap keadaan COVID-19 di daerah kita ini. Dalam pada itu, menurut Arnold, terdapat beberapa tempat lagi yang telah dikenal pasti Jabatan Kesihatan Tawau sebagai lokaliti berisiko. Namun, masih menunggu keputusan daripada kerajaan negeri untuk pelaksanaan PKPD. Hari ini, daerah Tawau turut mencatatkan 81 kes baharu dan merupakan yang tertinggi di negeri Sabah. Balai Bomba kategori E akan memperkasakan peranan agensi penyelamat itu di pedalaman dan luar bandar Sarawak. Selain perkhidmatan yang lebih efisien, kemudahan terkini itu bakal mengurangkan risiko kemusnahan akibat kemalangan mahupun kebakaran. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Zuraidah Kamarudin berkata, Balai Bomba kategori E ini dibina khusus untuk penduduk kampung dan rumah panjang yang jauh dari pusat bandar. Kita create satu kategori yang baru iaitu Balai Bomba E untuk serve yang kawasan pedalaman, kawasan rumah panjang yang jauh-jauh kerana mereka untuk kategori D yang sedia ada ABCD itu mereka tidak mematuhi syarat-syarat untuk bina balai bomba ABC ataupun D, tapi kerana kita lihat ada keperluan yang khusus jadi kita create kategori E untuk kawasan-kawasan ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Balai Bomba Bintago yang baru pada Sabtu. Balai kategori C bernilai 7 juta ringgit itu dilengkapi dengan pelbagai kemudahan, antaranya jentera, padang kawat, pejabat pentadbiran dan juga stor logistik. Dalam program berasingan di Kuching, Zuraida ada menyentuh mengenai pembangunan rumah panjang. Kata Zuraida, kementeriannya sedang menilai model rumah panjang untuk dilaksanakan di Sarawak. Bagaimanapun, struktur tradisi perumahan masyarakat Dayak di negeri itu tidak akan diketepikan. Tapi mungkin kita pun SPMB pun juga boleh memikirkan bagaimana yang kita boleh bantu mereka untuk membina rumah untuk rumah panjang. Because satu ketika itu saya memang telah mengumumkan untuk buat satu polisi rumah panjang. Jadi mudah untuk kita ada satu standard yang mana kita boleh ikut dan orang rumah panjang juga boleh buat pemindahan atau buat cara hidup yang baru dengan perumahan yang baru dan kemudahan yang baru. Perkhidmatan bas elektrik sama sekali tidak akan jejaskan pendapatan operator bas tempatan sedia ada. Sebaliknya, bakal mentransformasikan sistem pengangkutan di Sabah. Menurut Pengarah Eksekutif Warisan Harta Sabah Sendirian Berhad, Muhammad Syukur Abdul Mumin, pelaksanaan bas elektrik sudah dikaji terlebih dahulu bagi memberi pulangan menang-menang buat kedua pihak. Bahawa kamu jangan risau, pendapatan kamu tidak akan kurang. Malahan pendapatan kamu akan bertambah. Saya bagi satu contoh ya. Kalau dia dari Tuaran pergi ke Kota Kinabalu RM2, ya, kita suruh dia stop di Telipuk di Boundary. They will still be getting RM2. Ya. So mereka ini operator ini tidak akan short change ya. Diorang dapat jumlah yang sama RM2, shorter distance, shorter maintenance. Ujarnya bas elektrik tersebut akan menjalani tempoh percubaan di Kota Kinabalu selama 6 bulan. Dalam masa yang sama, kewujudannya bakal mencipta peluang pekerjaan baru buat rakyat.
I think antara 50 hingga 100 pekerjaan di KKIP juga ya. Dan pada masa yang sama, sebelum ini kami sudah memberi taklimat kepada yang amat berhormat Ketua Menteri dan beliau amat berbesar hati mendengar bila kita wujudkan pekerjaan, peluang-peluang yang sama ada secara langsung ataupun tidak itu untuk menyuntikkan ekonomi sesuai dengan polisi Sabah Maju Jaya. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media selepas majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bersama Gemilang Coachwork Sendirian Berhad. Majlis di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC itu turut dihadiri oleh Pengerusi Warisan Harta Sendirian Berhad, Datuk Seri Saleh Said Keroa. Kemahiran meneroka gua bukan boleh diperoleh setahun dua. Itu belum lagi dikira ilmu membaca alam semula jadi. Wartawan Awani Borneo, Fadilah Sulaiman, mendekati Indiana Jones Sarawak yang berkongsi serba sedikit ilmu dan kemahirannya. Bertugas sebagai Pegawai Hidupan Liar Perbadanan Hutan Sarawak SFC, Ramli Ahmad seorang daripada 3 peneroka gua tempatan yang ada di negeri Sarawak. Kata Ramli, untuk menjadi peneroka gua, perkara paling utama perlu ada kemahiran mencari gua. Kerana suka untuk melihat gua. Clue-clue seperti terdapat daun bergoyang. Misalnya kalau kita tengok daun tu kan, dia bergoyang kerana ada, rasa tak ada angin. Ada kan? Angin gua ini seolah bernafas tau. Angin keluar ataupun masuk bergantung pada cuaca. Dan apabila angin itu bergerak, dia akan menggerakkan daun-daun di sekitar pintu gua. Ataupun kalau kita berjalan tercium bau guano ataupun bau najis kelawar. Itu mungkin ada tanda-tanda. Apa lagi? Kalau ada kelawar ataupun burung lelayang yang terbang keluar masuk melalui batu, itu satu juga tanda-tanda. Ramli kini turut membawa anaknya, Rida Ayuda, 25 tahun, untuk turut serta dalam ekspedisinya. Salah satu masalah yang kita hadapi sekarang ialah survey-survey yang kita buat ini di sini adalah lebih daripada 40 tahun dan menggunakan kaedah yang lama. Jadi antara tugasan yang telah diberi kepada Rida ialah untuk melihat di mana kesilapan error tersebut supaya survey-survey ini dapat berjumpa dengan tepat. Rida, graduan sarjana matematik kejuruteraan di Universiti Bristol United Kingdom ini, melihat kepakarannya boleh disumbang kepada data kajian penerokaan gua. So I think for the locals, it's nice having me myself being a mathematician and also having this experience. I think that's how we can basically put a map of these caves. So it's easier for us to explain to other people and put it on the book just for a record. I think that is what important, having to know to solve all the technical parts of the caves. Indiana Jones Sarawak ini watak penting yang banyak membantu misi penerokaan gua di Sarawak bermula dengan ekspedisi lembah tersembunyi di Taman Negara Mulu 25 tahun lalu. Bukan mudah ya untuk menjadi seorang peneroka gua ini. Kita mesti mempunyai kecergasan badan dan juga kecerdikan untuk melalui liku-liku di dalam gua ini yang sangat berbahaya, namun hasilnya sangatlah menarik dan memuaskan hati. Jadi ini semua berpunca dari kita punya minat yang membawa mereka kepada hobi dan juga boleh menjadi kerjaya. Baiklah, dengan itu sekian laporan Awani Borneo untuk malam ini. Teruskan bersama Astro Awani. Saya Niki Senyambar. Selamat hormat. Kita jumpa lagi.